Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi pada hari yang berbahagia ini. Ingin saya menyampaikan tazkirah ringkas yang bertajuk syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam, insya-Allah. Syukur merupakan hal yang harus dilakukan manusia kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang syukur tersebut. Di dalam Al-Quran banyak jenis di mana kita diajarkan bersyukur, kenikmatan bersyukur dan selain sebagainya. Di dalam surah Al-Quraisy ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, bada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, iaitu Kaabah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Di sini ingin saya membawa kisah teladan, iaitu kisah orang bersyukur dan orang tidak tahu bersyukur. Nabi Musa AS memiliki umat yang jumlahnya sangat banyak dan umur mereka panjang-panjang. Ada golongan yang kaya dan ada juga golongan yang miskin. Suatu hari ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa AS. Ia kelihatan begitu miskin, pakaiannya compang-camping dan sangat lusuh berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada baginda Musa AS, "Ya Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonanku ini agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang yang kaya." Nabi Musa alaihissalam tersenyum dan berkata kepada orang itu, "Saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Si miskin itu agak terkejut dan kesal. Lalu ia berkata, "Bagaimana aku mahu banyak bersyukur sedangkan aku jarang dapat makan, dan pakaian yang aku gunakan pun hanya satu pasang saja ini." Akhirnya si miskin itu pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak lama kemudian ada seorang kaya datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Orang tersebut bersih badannya juga rapi pakaiannya. Ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang miskin. Kadangkala aku merasa terganggu dengan hartaku itu." Nabi Musa alaihissalam pun tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah SWT. Ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah SWT? Allah SWT telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat, telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Allah SWT telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya?" jawab si kaya itu. Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian terjadi adalah si kaya itu semakin Allah SWT tambah kekayaannya kerana ia selalu bersyukur, dan si miskin menjadi bertambah miskin. Allah SWT mengambil semua kenikmatannya sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya.
Ini semua kerana ia tidak mahu bersyukur kepada Allah SWT. Para hadirin hadirat yang dikasihi Allah, bila menyebut mengenai kesyukuran, tentu kita teringat tentang firman Allah SWT di dalam sebuah hadis qudsi yang menyebut mengenai sifat syukur, iaitu kalau aku uji kamu dengan kesusahan, kamu tidak mahu bersabar, dan kalau aku uji kamu dengan nikmat, kamu tidak mahu bersyukur. Maka nyalah kamu dari bumi dan langit Allah ini, dan pergilah cari Tuhan yang lain. Kesimpulannya, manusia diuji dengan ujian kesusahan ataupun ujian nikmat yang silih berganti datangnya, serta dituntut supaya bersabar dalam menerima kesusahan serta bersyukur dalam menerima nikmat. Sama ada ia ujian kesusahan atau ujian nikmat, hati kita perlu menerimanya dengan betul, iaitu bersabar apabila menerima kesusahan dan bersyukur apabila dikurniakan nikmat. Para hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kalau kita kaya contohnya, kekayaan itu perlu digunakan ke jalan Allah untuk membantu fakir miskin, untuk jihad fisabilillah, dan untuk kemaslahatan kepentingan umat Islam keseluruhannya. Begitulah juga dengan segala bentuk nikmat Allah yang lain. Semuanya perlu dimanfaatkan ke jalan Allah untuk mendapat keredaannya. Firman Allah yang bermaksud, kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, aku akan tambah lagi nikmat-nikmatku. Tetapi kalau kamu kufur nikmat, ingatlah, sesungguhnya siksaku amat pedih. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Oleh itu, kita dapati dalam bersyukur itu ada tugas, ada kerja dan ada tanggungjawabnya, iaitu kita terpaksa menggunakan dan mengorbankan segala nikmat yang Allah kurniakan itu ke jalan Allah. Nikmat Allah SWT itu perlu ditadbir, diurus dan digunakan pada jalan yang betul. Amat mudah bagi manusia lupa diri dan menggunakan nikmat Allah itu kepada jalan yang sia-sia, atau lebih berat lagi, kepada jalan maksiat. Kalau ini berlaku, maka nikmat itu akan bertukar menjadi bala dan mendapat laknat daripada Allah SWT. Dalam bersabar, kita tidak ada kerja atau tanggungjawab tambahan selain dari menahan perasaan. Tidak ada bahaya menyalahgunakan nikmat kurniaan Tuhan. Apa yang perlu hanyalah menjaga dan mendidik hati supaya dapat menerima ketentuan Allah SWT itu dan berbaik sangka dengannya. Para hadirin hadirat sekalian, barulah kita faham kenapa Allah berfirman bahawa sedikit sekali hamba-hambanya yang bersyukur. Kerana bersyukur itu sendiri bukanlah suatu perkara yang mudah. Bersyukur itu rupanya lebih berat dari bersabar. Allah ada berfirman di dalam Al-Quran, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surah Sabah ayat ke-13. Dari itu, para hadirin hadirat, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Apa yang telah kita lalui sekarang ini adalah ujian dari Allah SWT. Banyakkanlah beristighfar, bersabar dan berdoa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam, insya-Allah.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.